Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak. Bekas Yang di-Pertua Dewan Negara Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar 78 telah dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 bagi menggantikan Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Beliau telah menerima surat cara pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara semalam. Sejurus selepas menerima surat cara pelantikan, beliau dikurniakan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara yang membawa gelaran Tun. Tun Dr. Wan Junaidi dilahirkan pada 1 Februari 1946 di Sadong Jaya, Simunjan. Tun Dr. Wan Junaidi bertanding di Batang Lupar pada 1990 dan memenangi parlimen tersebut sehingga bertukar ke Parlimen Santubong pada 2004. Beliau menjadi ahli Parlimen Santubong sehingga bersara daripada politik secara aktif pada 2021. Sebagai ahli parlimen, beliau menyandang pelbagai jawatan penting di Kerajaan Persekutuan bermula sebagai Timbalan Speaker dan seterusnya dilantik sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri. Setelah berjaya mempertahankan kerusi Santubong pada 2013, beliau dilantik sebagai Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dan kemudiannya Menteri Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Jawatan terakhir beliau dalam Kabinet Persekutuan adalah sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang. Beliau dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara pada 19 Jun 2023 sehingga meletak jawatan pada 19 Januari 2024. Sementara itu, pelantikan Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 amat bertepatan dengan kewibawaan beliau sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Menyatakan perkara tersebut kepada pemberita selepas sidang media warga negara Malaysia yang terkandas di Filipina di Kuching semalam, Menteri Kebajikan Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah mensahirkan setinggi tahniah atas pelantikan tersebut. Datuk Seri Fatimah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat berkata, Tun Dr. Wan Junaidi amat berjasa kepada rakyat di Dewan Undangan Negeri tersebut berikutan berjaya meneruskan semula projek Benteng Hakisan Sungai. Tambahnya, projek yang amat bererti bagi masyarakat nelayan di Oyak itu pernah di Keep in View atau KIV oleh kerajaan terdahulu namun diteruskan semula dengan bantuan beliau. Pesuruhjaya Biro Imigresen Filipina menerima permohonan Motion of Reconsideration bagi kes warga negara Malaysia iaitu Puan Dewi Farisha serta 2 orang anaknya yang terkandas di Manila, Filipina sejak 2019. Menteri Kebajikan Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memaklumkan perkara tersebut disahkan oleh Pejabat Wilayah Sarawak, Kementerian Luar Negeri semalam. Jelasnya dengan penerimaan permohonan itu, penalti sebelum ini dikenakan kepada penama Puan Dewi Farisha berjumlah RM23,439 kerana tinggal lebih masa di Filipina dikurangkan kepada RM12,249. Urusan pembayaran denda akan dilakukan oleh pihak Sarawak Volunteers dengan kerjasama Pejabat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang kemudiannya akan disalurkan kepada pihak Kedutaan Malaysia di Manila. Pihak imigresen di Filipina juga memaklumkan untuk mempercepatkan proses imigresen bagi urusan pulang ke Malaysia sekurang-kurangnya dalam tempoh 21 hari bekerja. Manakala sijil perakuan kecemasan akan dikeluarkan sekiranya urusan kepulangan Puan Dewi Farisha dan anak-anak melangkaui tarikh sah laku pasport beliau iaitu selepas 13 Februari depan. Beliau mendedahkan perkara tersebut dalam sidang media warga negara Malaysia terkandas di Filipina di Kuching semalam. Polis Sarawak berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah dengan rampasan dadah syabu bernilai RM848,100 pada Rabu lepas di Miri. Pada 24 Januari 2024, lebih kurang 9 pasien. Suka-suka polis dari Jabatan Serta Penyidikan Narkotik, Ibu Pejabat Polis Sarawak telah menangkap
percubaan lapangan terbang ini. Hasil pemeriksaan ke atas putusan dan bagasi yang dibawa oleh suspek didapati mengandungi 25,700 gram dadah disaki sabu yang dianggarkan bernilai 848,100 ringgit. Datuk Manca memberitahu dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Katanya jumlah keseluruhan dadah yang dirampas boleh menampung kegunaan 128,500 orang penagih. Beliau juga menyatakan rampasan ini merupakan yang terbesar di Sarawak awal tahun ini. Dalam rampasan itu, polis turut menyita barangan bernilai RM18,667 iaitu cincin emas dan sebuah kereta jenis Pro 2 Azia. Berikutan itu, pada hari yang sama, polis turut menahan 2 orang lagi lelaki tempatan berusia 29 tahun dan 45 tahun yang disyaki terlibat dengan rangkaian sindiket berkenaan. Ujian saringan awal air kencing ketiga-tiga suspek didapati positif metafetamin dan amfetamin. Kerja-kerja pembinaan jambatan Marudi dijangka siap sepenuhnya pada September depan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Punguang Manggil memberitahu projek pembinaan jambatan tersebut kini siap 63% lebih awal daripada jadual. Datuk Dr. Punguang yakin ia akan disiapkan sepenuhnya pada September tahun ini dan akan dapat digunakan sebelum Regata Baram pada tahun 2026. Beliau berkata demikian pada program perjumpaan bersama masyarakat Melayu dan Cina di Bandar Marudi di Kampung Narum semalam. Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi itu menambah, kerja pembinaan Jalan Miri ke Marudi yang baharu akan bermula pada tahun ini dan bakal memanfaatkan penduduk di kawasan Marudi, Telengusan dan Mulu. Selain itu, katanya kerja menambah baik tebingan Marudi juga akan dilaksanakan melalui peruntukan projek program transformasi luar bandar RTP. Dalam majlis sama, beliau turut menyerahkan cek geran projek kecil luar bandar MRP untuk tahun 2023 berjumlah RM130,000 kepada 13 penerima terdiri daripada JKKK dan pertubuhan setempat. Kawasan Kota Semerahan terus menjadi tumpuan pemaju perumahan dan hartanah di Sarawak. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Semerahan MPKS, Datuk Peter Minus berkata, Kota Semerahan kini menjadi magnet kepada syarikat pemaju. Ekoran lokasinya merupakan hub pendidikan dan kesihatan. Ini termasuk institusi pendidikan tinggi, pusat kesihatan utama selain kawasan pertama untuk pelaksanaan Autonomous Rapid Transit ART dijangka beroperasi pada tahun depan. Peluang pekerjaan pelbagai ini menarik minat pemaju hartanah bagi menyediakan kemudahan diperlukan yang sesuai untuk semua peringkat. Pada masa sama, pihaknya turut merangka pelan untuk menyediakan banyak kemudahan awam bagi hiburan keluarga baharu termasuk boulevard bagi tujuan riadah berdekatan Ibu Pejabat MPKS bernilai lebih 100 juta bermula tahun ini. Datuk Peter berkata demikian di perasmian pembangunan bandar baharu oleh sebuah syarikat hartanah Ibrako Berhad di Kota Semerahan. Pembangunan bandar baharu yang dinamakan Arden City ini melibatkan tanah seluas 77.9 ekar, merangkumi pusat komersial, riadah, perumahan teras serta rumah pangsapuri 26 lantai. Sebanyak 71 pempamer dari agensi pelancongan tempatan berlesen seluruh negara akan terlibat dalam pameran Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembara Malaysia Mata Sarawak 2024 pada 8 hingga 10 Mac depan di The Hills, Kuching. Pengerusi Mata Sarawak, Oscar Chu berkata 8,000 hingga 10,000 pengunjung sehari dijangka hadir pada pameran 3 hari itu bermula pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. You can expect a comprehensive showcase of destinations, travel packages, experiences that cater to every type of traveller. Whether you are a solo adventurer, a family seeking a relaxing getaway, or a business traveller. Katanya semasa sidang media Pameran Mata Sarawak 2024 di Kuching. Pameran Sarawak 2024 dijangka dirasmikan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah.
Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Vanessa Mering dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.